Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, macam biasa saya bersama dengan Mak Yo. Sekarang ni kita berada di Keluluk, Marang. Dekat Marang ni dia ada satu kuarter cikgu. Bangunan tu lama dah orang tinggal. Macam biasa kita pergi sekadar kita nak explore, kita nak berjalan dan kita nak merasai suasana malang di kuarter lama di Keluluk, Marang. Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada supporters Osazuke Hikaru. Bertemu lagi kita pada video yang terbaru ni, di mana pengalaman mistik di kuarter cikgu di Keluluk, Marang. Tapi saya nak minta maaf dulu kepada semua supporters kerana aktiviti explore kita masih lagi dihentikan buat sementara waktu kerana menghormati arahan PKPB di kawasan Kuala Nerus. Walaupun zon kita sekarang ni dah hijau, tapi tak apalah, kita hormatlah dulu dan kita sambung penceritaan pengalaman-pengalaman mistik sepanjang kita melakukan aktiviti explore ni. Okey, untuk supporter semua, baru-baru ini kita ada buat satu rakaman yang terbaru di satu rumah yang sudah lama ditinggalkan. Dianggarkan usia rumah ni kena tinggal dalam 70 tahun, di mana tuan pemilik rumah ni meninggal dunia. Tetapi apa yang menariknya, di dalam rumah tersebut masih ada barang-barang yang diguna ketika pada 70 tahun yang lalu. Memang sangat-sangat menyerangkan keadaan rumah ni. Tetapi rakaman malang memang kita tak boleh nak ambil lagi macam saya khabar tadi itulah, kerana kita ikut arahan PKPB ni. Tetapi kita tunggu keputusan secara rasmi aktiviti kita ni pada hari Ahad. Kalau pihak berwajib benarkan kita, maknanya kita akan terus buat rakaman malang di rumah tu. Tetapi kalau tak ada diberi kebenaran untuk aktiviti ni, secara rela hati saya akan post video tu di channel YouTube. Walaupun video tu hanyalah rakaman siang, tetapi rakaman siang pun kita ada macam-macam pengalaman yang sangat menyerangkan ketika kita berada di rumah ni. Mungkin saya akan ceritakan pengalaman saya di rumah ni berserta dengan rakaman-rakaman footage yang kita ambil. Kalau kita tak rakaman gitu, saya takut supporters tak faham. Jadi sama-samalah kita tunggu jawapan dia pada hari Ahad ni, insyaAllah. Penceritaan kali ini di sebuah kuarter cikgu di Keluluk, Marang ni memang di antara tempat yang sangat kerah. Sebab saya pun dah buat, orang kata, uji. Memang kuarter ni memang bagi saya sangat-sangat kerah lah. Sebab kuarter ni diperbuat daripada semi yang sangat berkualiti. Jadi kuarter tu masih kekal dan tak ada rosak benda-benda. Jadi memang betul-betul kerah. Kita gurau, jangan kecil hati. Jadi jom kita masuk fasa yang ceria. Okey, kuarter cikgu ni direkomendkan oleh salah seorang pengguna media sosial Facebook yang nama dia Hadri. Dia recommend kita dua tempat sebenarnya. Satu di sebuah rumah yang sangat besar. Saya tak boleh nak mention lah kuarter cikgu ni lah. Sebab yang pertama memang kita pergi dah rumah yang dia suggest tu, tetapi rumah tu macam orang buat macam sarang burung layang. Burung layang-layang, kalau orang Terengganu kata dia ingat nama burung layang lah, burung layang. Dan di sekitar rumah tu ada beberapa rumah yang masih diduduki oleh orang. Jadi saya rasa memang tak sesuai untuk kita buat aktiviti explore, dan kita buat keputusan untuk terus ke kuarter cikgu ni lah. Okey, yang peliknya, maknanya starting awal-awal tu dia buat main dah. Maknanya kita ikut map dan kita pusing di tempat tu 4 hingga 5 kali. Tapi kita tak jumpa kuarter cikgu ni. Memang kita tak nampak langsung, dan tempat dia tu memang kita tak suka langsung. Dok seka ni maksudnya dok sangka langsung tempat dia ni. Padahal masa kita raung tu, bangunan tu duduk sebelah kita je sebenarnya. Tengok dalam video ni, maknanya saya dang buat rakaman dalam kereta masa tengah cari ni, ternampak satu bangunan, bumbung bangunan. Maknanya
kawasan di kuartus cikgu tu memang diliputi dengan hutang yang sangat tebal. Nasib baik kita nampak bumbung, memang ada memang kita tak akan jumpa. Oh, masa tu kita duduk luar, kita kata masa tu memang boleh tahan ni kalau main hutang kalau setebal ni. Dan kita masuk di lorong untuk ke kuartus ni, dah sampai satu masa sebelum kita sampai di kuartus tu, kita ada nampak selagi tempat kuartus ni. Kuartus ni dia macam rumah terrace Tempat tu memang terbiar dan semok. Masa tu kita bayang dah kalau Malang ni memang jahat tempat ni. Jadi saya pun dengan Mak Ayu terus pergi ke di depan kuartus ni. Memang rasa sangat pelik sebab di sekelompok situ je hutang je tebal. Maknanya tepi-tepi belah tu ada tanah yang sangat luas dan memang tak ada hutang langsung. Tanah macam orang kata macam tanah merah lah. Dan lepas kita parking tu, kita ada nampak macam satu garaj kereta di bahagian belakang. Okey, serius saya kabur. Masa tu memang saya dok sedap duduk dah dengan garaj ni. Sama ada di garaj ke ataupun kawasan belakang dia saya dok tahu. Tapi garaj tu di antara tempat yang saya dok pergi langsung. Dok kira siang dan malam. Memang rasa dok nak pergi situ. Dok tahu lah apa tapi masa tu saya dok layang lah. Dan berhampiran tu kita memang ada nampak satu busuk yang sangat besar. Jadi saya pun dengan Mak Yu buat persiapan, baca doa dan kita terus masuk ke bangunan kuartus ni lah. Jadi starting kita nak masuk tu pun memang rasa macam tempat ni memang ada penghuni dia. Walaupun kita dah tahu tempat yang lama dah kena tinggal memang confirm ada penghuni dia. Okay, sekarang ni kita tengah siap-siap dan kita nak tinjau dalam kuartus ni. Okay, tu jadi insyaAllah kita akan tinjau, kita akan ziarah, kita akan lawak. Maknanya kita dah akan buat bising lah sini. Kita dah akan buat bising, kita jalan sahaja. Dan kita tengok suasana di sebelah tengah hari. Jadi kita tengok suasana tengah hari sini. Dan insyaAllah kita akan masuk pada waktu malam untuk merasai suasana di kuartus Cikgu Teluk Marang. InsyaAllah selamat insyaAllah. Jadi kita pun naik ke atas dan pada tingkat pertama memang kita tak rasa napa-napa. Memang kita buat tinjauan je, cuma kita boleh terkejut lah. Kita tengok keadaan bangunan ni sebab kuartus dia tu sangat comel dan sangat besar. Dan lepas tu kita tinjau tingkat 1 dan tingkat 2. Okey, sampai di tingkat 2 ni lah di sebelah hutang, mana tingkat 2 tapi di sebelah hutang. Bila kita naik sini memang kita rasa berat sikit untuk kita pergi. Dan apabila kita masuk di salah satu bilik ni, bilik ni ada mainan budak-budak dan ada banyak buku-buku yang berselerak lah. Masa tu bila kita tengok barang mainan budak tu memang kita lemah dah sebenarnya. Memang kita barang mainan budak dengan kursi rotang memang kita debor semua lah. Ni cerita ni dok sedap duduk dah ni. Kalau dia nampak napa-napa awak dok tahu je lah. Ikut anda dia lah. Jadi selepas pada kita duduk dalam bilik tu, secara tiba-tiba kita dengar satu bunyi yang sangat kuat. Okey, saya nak terangkan sini. Maknanya masa kita buat rakaman tu, kita berhampiran dengan tikar dalam bilik. Dan masa tu memang tak ada langsung angin. Maknanya kalau bunyi pintu yang orang tutup dan kita nampak ada kehadiran angin tu, memang kita dah airang langsung lah. Kita boleh kata angin. Tapi masa kejadian, bunyi pintu tu tutup, angin tu memang tak ada. Jadi tu yang kita pelik. Memang kita kejut juga sebenarnya. Mana yang dok sedap duduk ni. Jadi selepas ada bunyi tu, petang tu Mak Yu demam. Mungkin demam sebab kejut aku. Jadi masa tu memang aktiviti explore kita memang 50-50. Sama ada nak teruskan ataupun kita hentikan dululah. Dan alhamdulillah pada malam tu Mak Yu kata dia sihat.
Maknanya kita boleh teruskan dengan aktiviti explore. Dan masa petang tu juga mana kita dah tahu sekadar macam dia dah satu petanda yang dia ada sini dan kereta memang dah usik barang apa-apa. Apa benda yang terdengar tadi tu kita abaikan. Sebab kita mari sini kita nak jalan sahaja. Mari jalan, kita nak mari ziarah. Tak perlu masuk untuk mengganggu apa yang ada kat sini. Barang-barang pun kita dah akan usik. Jadi kita kena jaga adab dekat tempat-tempat orang ni, insyaAllah. Dan kita teruskan dengan tekad yang ngelah kali tu. Okey, di tingkat 4 ni sebenarnya masa kita buat rondaan tu, di atas adalah tempat yang kita rasa sangat aman dan sangat-sangat tenang. Jadi kita macam relax, macam oh sedap duduk atas ni. Jadi layang pali orang kata. Saya tak suka pula di mana tingkat 4 ni adalah tempat yang paling berpenghuni sebenarnya. Semuanya terjawab pada waktu malam. Jadi lepas pada kita tinjau belaka dah apa semua tu, saya pun turun ke bawah dan saya ambil sedikit masa untuk membuat rakaman di kuartus di bahagian bawah ni, macam ke rumah teres ni. Setepat saya masuk dan saya dapati di setiap rumah ni, di bahagian bawah ni, semua ada kursi rotang, katil dan meja almari solat. Semua ada. Macam dalam video ni kita ada nampak satu kursi yang duduk di tepi dinding dan menghadap ke tikar ni. Allah, kursi gini lah buat debor semua. Jadi lepas tu lepas kita buat sesi rakaman di setiap rumah ni, kita ingat malam tu kita nak masuk jugalah di kawasan ni. Jadi selepas siap rakaman pun kita pun terus balik dan masa tu lah Mak Yu balik berehat, demam apa semua. Assalamualaikum. Dan pada waktu malam kita pun berkumpul di satu tempat ni. Untuk pengetahuan semua, masa ni lah kita merekrut seorang lagi ahli, iaitu Kuji. Dan Kuji masa ni lah Kuji baru pertama kali dia join kita. Dan masa tu memang saya ragu-ragu lah sebenarnya. Minta maaf Kuji, bukan ragu-ragu bermaksud kita takut macam Kuji ni dok sekepala dengan kita, takut niat dia ada lain. Jadi selepas Mak Yu meyakinkan yang Kuji ni okey, saya pun terimalah. Dalam perjalanan tu memang saya ada kabarlah syarat-syarat kita, niat kita, dan alhamdulillah Kuji dia boleh ikut sebab dia memang ikut kita daripada awal dah. Jadi dia faham apa konsep kita. Supporter boleh tengok sendiri, ni suasana kita baru nak sampai di kuartus. Supporter boleh nilaikan sendiri suasana di pintu masuk untuk kita menuju ke kuartus guru ni. Assalamualaikum. Di antaranya adalah tempat ni. Assalamualaikum. Supporter boleh tengok sendiri suasana pada malam tu hanya bercahayakan lampu kereta. Memang sangat-sangat serang. Starting masuk tu jahat dah rasa. Rasa macam boleh tahan ni. Memang tempat di antara tempat yang menarik juga ni untuk kita explore. Lepas kita masuk parking apa semua dan kita keluar daripada kereta, kita briefing sekali lagi. Kita baca doa, kita ambil masa dalam 5 minit jugalah untuk kita prepare dan kita mulakan perjalanan kita untuk meneruskan rakaman suasana malang di kuartus guru Keluluk Marang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pun bermula macam biasa, maknanya kita memberi salam dan kita minta izin
Minta izin ni bukan kita mengagungkan dia, Dok. Kita sekadar menghormati sebab di tempat tu ada penghuni dia. Jadi kita pergi ke tempat orang. Dok kira lah kenapa-napa pun saya anggap kita pergi ke tempat orang dan kita mesti menghormati tempat tu. Jadi saya pun pergi dan teruskan buat rakaman. Memang suasana malam dengan siang memang sangat-sangat berbeza. Dan di suasana dekat garah tu memang saya dok tengok langsung. Sikit pun saya dok tengok masa on the way nak masuk ke quarter tu. Jadi masa di bangunan yang pertama, di sebelah kiri dan kanan memang kita berjalan dengan lancar. Memang tak ada masalah je. Masa tu memang saya pun rasa lega. Rasa aura tu memang di tingkat 1 ni memang saya dok rasa mana aura dia. Tetapi bila dah kita masuk ke tingkat 2, yang memang kita tahu dah kita kena ada gangguan masa tu. Jadi masa ni memang kita ready, memang betul-betul ready lah. Sekarang kita akan naik ke tingkat 2. Dan lepas pada kita masuk dan kita menuju ke bilik yang ada mainan budak ni, secara tiba-tiba kita terdengar ada satu bunyi macam kita dengar macam ada satu barang yang jatuh daripada siling atas tu. Dia ni dah luar ke dah dalam? Saya pun ita agak ke bawah, ada tak barang macam besi. Kalau ada makna kita anggap okey mungkin besi pintu ke bawah alang tu gitu je lah. Tapi lepas pada kita buat pemeriksaan tu memang kita tak jumpa sebarang, kita tak jumpa pun sesuatu yang menyebabkan bunyi tu. Masa tu memang saya pesan dah ke awak-awak, maknanya buat tak tahu je lah. Maknanya standby je lah, apa-apa pun. Cuma jangan lari je. Kalau ada apa-apa jangan lari. Masa tu memang kita buat tak tahulah, maknanya bunyi tu mungkin sekadar dia bagi petanda di mana di kawasan tu mungkin ada penghuni dia. Jadi masa kita teruskan rakaman, masa kita naik ke tingkat 3 ni, kita rasa macam kita menghampiri sesuatu. Bukan sesuatu tu menghampiri kita, tapi kita menghampiri sesuatu. Jadi macam okey, macam ada ramai je orang sini. Yang saya cuba boleh jelaskan, masa tu memang kita rasa serang jugalah. Disebabkan kita ada kawan-kawan yang memang jenis sporting habis, semangat dan semua berani. Jadi kita pun buat rakaman seperti biasa. Dan sekali lagi di tingkat 3 ni, walaupun kita rasa macam ada sesuatu yang sangat banyak dan ramai, tapi alhamdulillah kita tak ada terima apa-apa gangguan. Masa ni sekali lagi saya rasa sangat lega, maknanya kita ada setingkat lagi untuk selesaikan rakaman. Tingkat yang terakhir ni adalah permulaan bagi kita sebenarnya. Kita seperti diuji. Semuanya bermula daripada tingkat 4. Apabila kita berada di tingkat 4, berbeza dengan apa yang saya khabar dengan Mak Yu. Saya kata tingkat 4 ni adalah tingkat yang sangat ringan dan memang tak ada benda langsung. Jadi macam kita naik, macam saya khabar ke Mak Yu, maknanya tingkat 4 ni memang di antara tingkat yang paling ringan. Maknanya macam tak ada benda lah. Macam saya khabar ke Mak Yu, masa kita pergi rakaman siang, memang atas tu di antara tempat yang paling tenang. Dan mungkin tempat tu memang di antara tempat kita untuk berehat sebenarnya. Bila saya sampai je di tingkat 4 ni, saya ada satu perasaan yang
susah saya nak jelas. Tapi okey, masa tu tiba-tiba saya rasa sangat takut dan saya rasa macam tak boleh buat rakaman di tingkat 4 ni. Padahal bila saya fikir balik, tingkat 4 ni lah di antara tempat yang paling tenang. Jadi berbeza pada malam tu, saya rasa macam nak hentikan rakaman secara serta-merta. Dan masa tu juga saya cuba nak cari jawapan sebab apa saya ada perasaan gini. Jadi saya lawan perasaan tu, tapi dengan macam hati-hatilah sebab kita kalau ada risiko sangat kita tak boleh. Tapi masa tu saya pun ada macam memberi ucapan lah. Saya memberi sedikit kata-kata, tapi kata-kata ni sebenarnya adalah satu perkara yang memang saya selalu buat sebab untuk menguatkan kembali semangat saya ketika dalam keadaan yang teruji. Jadi selepas saya masuk di tingkat 4 dan saya buat rakaman di seluruh bilik, memang saya rasa sangat rasa dok selesa. Selepas pada kita buat rakaman pula di sebelah di tingkat 4 juga, tapi di sebelah rumah yang lain, dan rumah ni berkedudukan di sebelah hutang. Okey, masa tu memang gelap. Bayangkan masa tu memang gelap, dan di sebelah rumah sebelah kanan dia gelap juga. Tapi di sebelah kiri, yang rumah yang kedudukan di belakang hutang tu, rumah dia sangat gelap. Lagi gelap daripada hak sebelah kanan tu. Saya dah erti nak kabarkan ni, tapi malang tu kita boleh nampak macam ada dua kegelapan. Belah kanan gelap juga, tapi belah kiri tu lagi gelap. Oh, masa kita masuk tu memang sangat-sangat mencabar keimanan saya pada malam tu. Walaupun saya tak nampak benda, dan kita dah rasa saja. Perkara yang sangat menakutkan bagi saya adalah perkara yang kita tak nampak tapi kita tahu ia ada. Tu orang kata memang menguji tahap keimanan lah. Sebab kalau kita nampak, kita tahu dia ada situ. Tapi kalau kita tak nampak dia, tapi kita rasa yang kurang selesa, tu memang suspense sikit lah sebenarnya. Tapi maknanya malam tu memang kita buat nak tahu gitu je lah. Maknanya saya pun tengok kawan-kawan kita semangat nak buat rakaman, jadi pun saya ada keberanian sikit lah. Sebab saya ni bukan berani sangat kot. Takut juga. Nawak lah kalau kata saya tak takut. Kecuali kalau saya tengok muka Mak Yu lah. Okey. Lepas pada kita selesai dah buat rakaman tu, saya khabar ke Mak Yu, maknanya kita stay down di tingkat 4 lah. Sebab kita rasa macam lain macam lah. Jadi masa kita buat persiapan apa semua tu, masing-masing ambil posisi lah untuk berehat lah seketika. Tapi kalau tengok daripada rakaman ni, setiap tingkat kita akan berhenti stay down selama 1 minit untuk kita merasai suasana malang di Kuartus Guru Kuala Lumpur Marang ni. Secara tak langsung ada yang okey, ada yang kurang okey. Jadi mungkin kita tak akan duduk lama dengan yalah tempat dia. Saya, Mak Yu dan Kuji berada di bahagian tingkap dan menghadap ke hutang. Masa tu saya 3 orang memang bersembang santai lah. Kita tanya pendapat mana okey ke dok malam ni. Masa tu juga Mak Yu dia ambil gambar kan. Dok lama pun saya terdengar ada satu geseran di bahagian paling bawah. Arah dia ke dalam hutang. Okey, supporter cuba bayangkan ada satu tanah, dan di atas tanah tu ada rimbunang daun-daun kering. Lepas tu kita cuba melalui jalan tu. Bunyi gitulah. Bunyi sereh-sereh. Macam ada orang jalan dan dia langgar daun-daun tu secara sengaja. Diibaratkan gitulah. Kita dengar macam bunyi sereh-sereh ada orang jalan atas daun.
Masa tu saya seorang je dulu yang dengar. Masa tu Mak Yu dengan Kuji dia sembang lagi. Lepas tu bila saya fokus ke arah bunyi tu, kohor lama, kohor kuat. Jadi saya rasa macam pelik. Masa tu saya anggap lembu, binatang. Tapi bila saya dengar balik, bunyi geseran tu hanya bunyi dengan, kalau nak ikutkan dengan 2 kaki sahaja. Kalau 4 rasa lain, kita dengar lain. Dan bila kita dengar tu kohor lama, rasa kohor dekat pula. Kohor lama, kohor dekat. Bunyi tu seakan dia mengelilingi sesuatu. Contoh macam pokok dia serai musing. Dia musing tepat sama. Lepas tu saya panggil Mak Yu dengan Kuji, saya kata mau dengar tu. Masa tu dia 2 orang ni yang tak dengar lagi. Tapi bila dah kita duduk di bahagian orang kata balkoni ataupun koridor, masa tu lah 2 orang ni dengar. Tapi masa dia dengar tu tak berapa nak jelas lah. Tapi tetap dengar lagi bunyi geseran tu. Lepas pada kita dengar tu, kita dengar sekali lagi kedengaran seakan dia berlari menuju ke dalam hutang. Kita dengar serai masuk. Masa tu saya dengan, bagi saya memang saya dengar sangat jelas tu, memang terfikir-fikir apa benda tu. Kalau nak kata lembu, memang bukan lembu. Kalau kita nak bandingkan bunyi dengan saiz dia tu, memang sangat besar. Jadi geseran dia tu kita boleh faham. Kalau budak kecil bunyi dia ke mana, kalau orang besar bunyi geseran dia tu ke mana. Kita boleh beza dua tu. Dan saya memberi arahan kepada kru-kru supaya menghentikan sesi stay down, dan masa kita buat persiapan untuk mengakhiri sesi stay down ni, kru adik dia rasa macam ada orang di sebalik pintu ni. Dan bila saya nak pergi buat rakaman, rupa-rupanya adik ni dia dah terdengar satu suara, tapi dia kurang pasti. Tapi bila saya pergi dekat dia, dia khabar ada dengar suara. Dan secara tiba-tiba kita terdengar satu suara dan jerit tang seakan seorang perempuan dari arah hutang. Jadi bila saya fikir balik apa yang kita dengar, macam kita bunyi geseran tu, dan bila kita dengar pula suara ni dari arah hutang, maknanya saya rasa masa tu saya dapatlah jawapan, mungkin tu adalah penghuni yang berada di sekitar tu. Suara ni memang sangat jelas kedengaran dari arah hutang. Semua dengar, 5 orang semua dengar. Jadi saya khabar ke kru, mungkin ini adalah pengakhiran untuk kita buat rakaman. Maknanya mungkin dia beri amaran dan mungkin sampai dah limit kita. Jadi biarkan dia, dan kita pun buat persiapan dan terus turun ke bawah. Jadi mungkin sampai masanya kita beredar. Okey, kita beransur. Kita nak beransur sebab rasanya makin dekat dah ni tanda-tanda dia. Dan semasa kita berada di tingkat yang paling bawah, di ground floor lah orang kata, sekali lagi kita terdengar seakan ada bunyi orang berlari di belakang tangga yang kita turun. Jom kita tinjau belah ni sekejap ya. Siapa berlari tu? Saya buat rakaman, memang saya tanya ada dengar orang berlari tak? Masa tu saya buat khabar, ada orang berlari. Oh, masa tu memang memang sampai limit dah ni. Supporter boleh tengok suasana pada malam tu, secara saya tak tahu secara kebetulan ataupun tak, tiba-tiba ada kabuh, rasa yang sangat sejuk. Okey, gini, minta maaf lah kalau saya nak cerita ni, perkara ni orang kata dok logik bila kita fikir. Tapi inilah yang berlaku pada malam tu. Laluan sebenar kita ke
bawah kuartus ni, situ panas. Bila kita nak pergi ke sebelah garah kereta tu, situ rasa sejuk. Angin pun sejuk dah ni. Kabur hanya ada di sebelah itu sahaja. Dia tak ada belah ni. Okey, ni sebagai contoh, ni bangunan dan kita masuk ke arah ni. Ni ada tangga. Dan masa kita turun tu, sepatutnya kita pergi ke arah ni. Dia nak pergi ke arah ni. Dia sekadar nak meninjau lah maknanya. Okey, di sebelah ni suasana dia sangat berbeza di sebelah ni. Di sebelah ni ada kabut dan rasa yang sangat sejuk. Sedangkan sebelah ni dok rasa sejuk dan tak dok berkabut walaupun keadaan di sebelah ni sama-sama hutang. Duduk pintu. Okay, jom. Jalan relax. Lepas tu ada pula angin dok berapa kuat angin tu, tapi adalah kita berasa angin yang kita nampak dia bawa kabut dan rasa yang sangat sejuk. Kabut tu macam dia musim situ je. Dan masa tu lah kita tengok ke arah garah tu, saya duduk lama pun saya kata kru jom kita balik. Memang rasa pelik lain macam agak ada dua dimensi. Sungguh saya duduk lebang. Gitulah hak berlaku pada malam tu. Kru-kru semua ada. Peliknya bila kita pergi ke arah kereta balik, kita dok rasa sejuk dan kita dok nampak sebarang kabut pun. Oh, memang mencabar. Memang gila lah. Sebab benda tu berlaku depan mata kita. Dan lepas masa kita duduk kat kereta tu, saya minta pada semua kru untuk relax dan bertenang, baca ayat-ayat Al-Quran sebelum kita naik kereta dan terus balik. Masa ni Mak Yu masih buat ambil gambar lagi. Dan masa tu dia, dan ada satu gambar ni, gambar Mak Yu ambil ke arah dalam hutang. Selepas kita buat penelitian tu, kita ada nampak sesuatu yang berwarna putih. Mungkin saya tak berani nak sebut. Mungkin sebaliknya, Allahualam. Macam biasalah, sebelum kita off terus aktiviti pada malam tu, memang kita buat sesi bergambar di hadapan kuartus ni. Masa tu semua ambil gambar secara bergila-gila. Pada bahagian saya, pada part saya suruh adik ambil gambar dua kali dia ambil gambar. Dan dua kali tu dok selang berapa saat kan, mana dia ambil, okey dia kata ambil sekali lagi. Tapi gambar yang pertama kita ada nampak sesuatu, dan di gambar yang kedua, apa yang kita nampak di gambar satu tu dia berubah. Okey, perhatikan gambar ni. Ni yang pertama. Tapi dan ini adalah bahagian yang kedua. Dalam banyak-banyak gambar, gambar yang kedua ni adalah paling jelas kita ambil. Maknanya kita nampak seakan ada susuk tubuh seorang perempuan berbaju putih dan berambut panjang. Dia duduk dekat tikar tu. Untuk pengetahuan semua, di tingkat tu bukan bilik. Itu adalah ruang tamu. Di mana kita masuk situ memang tak ada lansir, tak ada kain dan sebagainya. Kalau lasir tak logik apa pula, sebab kita nampak dia tu mengarah ke luar. Sedangkan kalau lasir dia mesti kena duduk dalam. Mungkin tu adalah penghuni dia. Dia sekadar dia nak, lepas dia buat bunyi gitu, dia cubalah tunjukkan diri dia pula sebagai peringatan yang ada penghuni duduk kat tu. Jadi biarkan dia. Selepas ada sesi rakaman tu, dan kita terus balik macam biasalah. Cuma perasan tak, saya tak cerita pasal suasana seram di rumah teres di bahagian bawah tu. Sebab kita tak buat rakaman pada malam tu.
saya terpaksa hentikan rakaman secara serta-merta sebab saya tak mahu ambil risiko yang sangat tinggi walaupun kita ada berkesempatan. Tak apalah, mungkin sangat rugi tetapi mungkin kita kena jaga pula aspek-aspek keselamatan diri dan awak-awak yang lain. Jadi rumah terih tu biarlah dia terus misteri dan hanya saya dan Mak Yu sahaja yang tahu keadaan sebenar di rumah terih tu. Jadi itu saja pengalaman kali ini berkenaan dengan kuarter guru, di antara tempat yang sangat menguji keimanan dan sangat-sangat mencabar apabila kita berhadapan dengan satu perbezaan suasana yang sangat ketara apabila kita berada di bawah, di tingkap paling bawah tu. Memang pertama kali kita rasa pengalaman tu sangat-sangat menakutkan bagi saya. Jadi saya akhiri video kali ini dengan ucapan terima kasih kepada supporters kerana sentiasa memberi sokongan dan sentiasa ada bersama dengan tim dan kru-kru Osazuke Hikaru. Jadi kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.